Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah binti Samsudin. Saya belajar di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, mengambil jurusan Diploma Pendidikan Islam, kelas 1, semester 1 bagi tahun 2021-2022. Pada hari ini, saya akan membentangkan slide yang bertajuk Perbezaan Individu dan Faktor yang Mempengaruhinya. Tajuk ini terletak di bawah subjek Asas Psikologi dalam Pendidikan. Yang pertama adalah pengenalan. Perbezaan individu adalah satu perbezaan di antara individu dengan individu yang lain, merujuk kepada ketidaksamaan dan sifat yang berlainan. Dari contoh seperti sifat emosi, tingkah laku, fizikal dan bakat. Manakala faktor yang mempengaruhi pula adalah sebab seorang itu melakukan tingkah laku yang berbeza dengan individu yang lain. Aspek perbezaan individu, terdapat 9 aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri dari segi fizikal, kognitif atau mental, emosi, tingkah laku, sosial, rohani, bakat, perwatakan dan penguasaan bahasa. Yang pertama adalah fizikal. Fizikal ini adalah sesuatu bentuk perbezaan yang diwarisi oleh seorang individu. Terdapat dua fizikal yang didapati dalam perbezaan individu seseorang. Faktor yang pertama adalah fizikal dalaman, seperti saiz otak dan jumlah neuron. Dan kedua adalah fizikal luaran, seperti parasuper, susuk badan, dan susuk badan. Contohnya seperti fizikal ini kita dapat lihat daripada perkembangan saiz badan kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki. Semasa umur 10 hingga 12 tahun, saiz badan kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki ini adalah berbeza. Seperti contoh, kanak-kanak perempuan akan mencapai kematangan lebih cepat dan lebih tinggi daripada kanak-kanak lelaki. Itu adalah aspek dari segi fizikal. Yang kedua adalah dari segi kognitif ataupun mental. Dari segi kognitif atau mental ini pula adalah setiap individu ni daripada segi keupayaan berfikir, belajar dan mengingat ni, mereka berbeza-beza. Mereka mempunyai aras kognitif dan mereka juga mempunyai mereka menerima setiap persekitaran tu yang diorang dapat dengan cara-cara yang lain, tak sama. Seperti contoh, murid-murid perempuan, dia mempunyai kemahiran menulis dan memori yang lebih tinggi daripada kanak-kanak lelaki. Seterusnya adalah emosi. Setiap individu mempunyai tahap-tahap emosi yang berlainan. Ini kerana boleh jadi sebab daripada emosi yang berlainan kerana mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai tahap sosioekonomi yang berbeza-beza dan kemahiran sosial yang lain-lain. Contoh, diorang punya emosi yang lain-lain ni adalah seperti emosi, ketakutan, sensitif, cepat marah, pemalu dan sebagainya. Yang keempat adalah tingkah laku. Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kebolehan khas yang diwarisi, tapi tingkah laku ini kebanyakannya dia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Seperti contoh, mereka banyak individu dipengaruhi oleh alam sekitar daripada segi ke sekolah, rakan sebaya, media massa ataupun keluarga mereka sendiri. Yang kelima adalah sosial. Daripada kajian saya, daripada pencarian saya, menurut Guilford 1999, perbezaan sosial ini dia mengikut ciri semula jadi yang akan ditentukan sama ada individu itu pemalu, pendiam, suka mengasihkan diri ataupun dia seorang yang gelisah. Manakala untuk
Bandura 1997. Dia menekankan pengaruh model ni ke atas tingkah laku ni. Pengaruh model ke atas tingkah laku seorang individu ni dia belajar daripada tingkah laku individu daripada individu yang lain, melalui pemerhatian dia terhadap orang lain. Okay, seterusnya adalah rohani ataupun nilai. Rohani ataupun nilai ini adalah perbezaan individu daripada segi agama ataupun kepercayaan mereka yang berbeza-beza. Seperti kaum. Kalau kita tengok kaum ada berbeza-beza. Contoh India, Cina dan Melayu. Kebanyakan daripada setiap individu dia tak sama berbeza agama, kerana diorang kebanyakannya ikut daripada ibu bapa punya agama, dan bila diorang lahir diorang pun akan ikut agama yang ibu bapa diorang anuti. Seperti contoh kita boleh cakap kadang-kadang setiap individu tu dia pergi ke tempat ibadah dia yang tersendiri. Seperti contoh, kalau Cina dia pergi tokong, kalau India dia pergi kuil, kalau orang Melayu ataupun Islam dia pergi ke masjid. Okay, seterusnya adalah bakat ataupun minat daripada segi perbezaan individu. Okay, kalau bakat ni dia adalah kebolehan kesemujadi ataupun kita panggil gaya kognitif yang daripada dulu lagi, daripada kecil lagi dia memang dah ada bakat semujadi tu. Kalau minat ni kadang-kadang dia boleh dipupuk daripada diri dia sendiri, ataupun dia datang sendiri, ataupun dia datang daripada pengaruh lain. Contoh, kalau kita ni tak minat membaca, tapi kalau rakan-rakan sebaya kita ajak kita membaca ke guide kita mungkin akan lama-lama kita jadi suka dekat amalan membaca tu. Jadi contoh kalau untuk bakat semujadi ni pula, seperti bakat komunikasi. Macam kalau komunikasi tu dia syarahan ataupun pidato. Kalau kesenian dia nyanyian, lakonan. Kalau dia bersukan pula dia macam kita olahraga ataupun jenis-jenis permainan yang lain. Okay, seterusnya adalah pewatakan. Pewatakan dia melambangkan ciri-ciri kepribadian itu. Pewatakan dia melambangkan ciri-ciri seorang individu, dan bila dia punya pewatakan ni kadang-kadang dia boleh berkesan kepada hubungan emosi dia, dan dia boleh menyebabkan emosi dia tu boleh menyebabkan untuk individu lain sebab dia punya pewatakan dia tu. Contoh pewatakan ni periang ataupun berterus terang. Kalau contoh macam periang ni kan, kita punya emosi pewatakan seorang tu dia periang. Jadi bila jumpa dengan orang yang walaupun orang tu tak periang, tapi bila dia sejenis yang memang periang, orang pun akan ikut sama je macam periang macam dia. Okey, yang ke-9 adalah penggunaan bahasa. Individu untuk daripada segi penguasaan bahasa ni, sebagai contoh, kadang-kadang pengaruh penguasaan bahasa ni daripada segi tempat tinggal ataupun daripada segi kaum. Contoh, kalau kita macam biasa kita ada 3 kaum kan. Yang satu kalau untuk bahasa negeri ataupun dialek negeri, macam Kelantan dia lain, Sabah ataupun Sarawak dialek dia lain-lain, dia tak sama. Jadi itu yang kadang-kadang membezakan setiap individu tu. Ataupun kadang-kadang ada sesetengah orang dia berasal daripada luar bandar, maksudnya gaya penggunaan bahasa dia, penguasaan bahasa dia penguasaan bahasa dia taklah, maksudnya tak setinggi mana. Seterusnya kita dapat tengok untuk faktor yang mempengaruhi perbezaan individu yang ada 2. Yang pertama baka, yang kedua persekitaran. Kalau baka ni dia lebih kepada ciri fizikal seperti warna mata, warna rambut, tinggi ataupun rendah. Kalau
Kalau lagi satu, untuk baka ni, contoh kalau ibu dengan ayah tu kalau dia jenis yang cepat marah ataupun cepat orang kata hilang akal, maka boleh jadi juga anak dia akan turut sama ikut macam tak stabil emosi, ikut macam mak dengan ayah dia juga. Okay, untuk persekitaran ni, Kasrani Abdul Karim, dia berpendapat bahawa faktor persekitaran ni adalah faktor yang mempengaruhi perbezaan antara individu, seperti kebudayaan, masyarakat, pengalaman ataupun akal sebaya. Kalau untuk E. Ahmed, dia mengatakan bahawa kalau untuk persekitaran, dia lebih kepada kelahiran, asuhan ibu bapa, rakan sebaya dan kemudahan pelajaran serta jantina. Itu adalah sebab-sebab yang mempengaruhi perbezaan individu. Okay, seterusnya rumusan. Rumusan adalah perbezaan dapat disimpulkan di sini bahawa untuk perbezaan individu ni, setiap orang dia dilahirkan dengan tingkah laku ataupun personality memang berbeza, tak sama. Kalau contoh, walaupun kembar pun sikap dia ada juga yang tak sama, dia takkan sama semua kan. Ianya itu, oleh sebab itu kita perlu untuk kita ni pelajari, memahami kaedah psikologi supaya kita ni dapat tambah ilmu pengetahuan kita dapat tambah ilmu kan. Allah bagi orang yang suka menambah ilmu, dan kita boleh ambil tahu tentang kehidupan orang lain. Contoh kalau orang tu ada masalah, dari segi psikologi ni kita boleh tolong selesaikan masalah dia. Okay, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.